Bab tentang atau berhubung dengan nikah mut'ah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Zuhri, katanya pernah kami berada dekat Umar bin Abdul Aziz. Kami berbincang-bincang tentang mut'ah nisa, mut'ah dengan orang-orang perempuan. Faqala rajulun, maka berkata seorang lelaki yang dipanggil dia Rabi' bin Sabrah, saya bersaksi bahawa ayah saya telah menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripadanya pada haji wada', dalam haji wada', melarang daripadanya, yakni daripada nikah mut'ah itu dalam haji wada'. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Rabi' bin Sabrah daripada ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan mut'ah dengan orang-orang perempuan. Babun fi syighar. Ini bab tentang syighar. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada syighar. Musaddad menambahkan di dalam hadisnya, aku berkata kepada Nafi', apa itu syighar? Jawabnya, seseorang mengahwini anak, seseorang lelaki mengahwini anak seseorang, dan lelaki itu mengahwinkan anaknya dengannya tanpa mas kahwin. Contoh lainnya, seseorang mengahwini adik-beradik perempuan seseorang, dan orang itu pula mengahwinkannya dengan adik-beradiknya tanpa mas kahwin. Itulah yang dikatakan syighar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj bahawa Abbas bin Abdullah bin Al-Abbas telah mengahwinkan Abdurrahman bin Al-Hakam dengan anaknya. Abdurrahman bin Al-Hakam mengahwinkannya pula dengan anaknya. Mereka berdua memberi mas kahwin. Maka Muawiyah menulis surat perintahnya kepada Marwan supaya dipisahkan pasangan itu. Di dalam suratnya itu beliau berkata, inilah syighar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tahlil. Bab tentang tahlil atau berhubung dengan tahlil. Tahlil tu kalau orang kita dulu dalam kitab-kitab lama dulu dia kata Cina buta. Cina buta. Bab Cina buta ataupun mencina buta. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ali, katanya daripada Ali, daripada Al-Harith, daripada Ali, kata Ismail, saya rasa dia memarfu'kannya, ini mengangkat hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la'ana al-muhilla wal muhallala lahu, iaitu dia melaknat orang yang menghalalkan. Asal makna dia tahlil itu menghalalkan. Orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Al-Harith Al-A'war lagi daripada salah seorang sahabat Nabi SAW, katanya, kami fikir sahabat itu ialah Ali
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Bab berhubung dengan nikah hamba tanpa izin mawalinya, tuan-tuannya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana hamba yang berkahwin tanpa izin mawalinya, tanpa izin tuan-tuannya, fahuwa ahir, dia adalah penzina. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan lagi daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila seseorang hamba itu berkahwin tanpa izin maulanya, maka nikahnya adalah batil, tidak sah. Abu Daud berkata hadis ini dhaif, ia mauquf, ia adalah kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita tengok semula bab tentang nikah mut'ah. Kalau kata mut'ah saja, dia ada dalam syariat Islam ni dia ada 3 makna. Satu, orang panggil mut'ah talak. Yang kedua, mut'ah haji. Dan yang ketiga, mut'ah nisa. Mut'ah an-nisa. Jadi nikah mut'ah ni maksudnya mut'ah an-nisa. Yang ketiga, mut'ah talak lagu mana? Seorang menikah tak ada apa-apalah, tak ada bersama dengan isterinya, mas kahwin sudah tentu dah, tak ada tidurlah, kita kata tak ada bersetubuh dengan isterinya, tiba-tiba cerah. Maka eloklah dia bagi mas kahwin itu separuh boleh kepada perempuan itu, dan bagi sesuatu yang lain sebagai sagu hati kepada perempuan itu. Itulah yang dikatakan mut'ah talak. Famatti'uhunna 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru. Itu dalam Quran sebutnya. Mengikut kemampuan orang itulah. Kalau dia orang senang, beri banyak sagu hati itu. Kalau dia orang susah, beri sekadar yang mampulah, mengikut kemampuan masing-masing. Itu orang panggil mut'ah talak. Sagu hati dalam perceraian, apabila berlaku perceraian seperti tadilah. Yang kedua, mut'ah haji, atau orang panggil tamattu', haji tamattu'. Terutamanya haji tamattu' seperti zaman Nabi SAW dulu, di mana Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia buat haji. Lepas tu Nabi suruh batalkan haji mereka, tukarkan dengan umrah. Itu yang dikatakan mut'ah yang berlaku zaman Nabi SAW. Kita sudah lalu dah dulu dalam bab haji ni, sudah bicara dah itu. Jadi orang tu orang panggil mut'ah haji. Satu lagi, ni semua terima, iaitu haji tamattu'. Haji tamattu'. Haji tamattu' ni buat umrah dulu, lepas tu buat haji dalam sekali pergilah, dalam tahun yang sama. Dalam tahun yang sama, pada musim haji itu juga buatnya, pada musim haji itu juga. Itu orang panggil haji tamattu'. Yang ketiganya ialah tamattu' juga. Tamattu' orang panggil juga mut'ah an-nisa, orang panggil juga nikah mut'ah, orang panggil juga. Yang ketiga je, iaitu perkahwinan hak zaman Nabi dulu lah, hak zaman Nabi dulu. Perkahwinan dengan ada wali, ada saksi, tetapi dengan perjanjian dalam akad tu disebut jangka masa. Jangka masanya. Lepas tu apabila sampai masa dia tu putus dengan sendiri. Putus dengan sendiri hubungan suami isteri itu. Itu yang dikatakan mut'ah an-nisa. Masalah mut'ah an-nisa ni, ataupun kita panggil mut'ah lah, mut'ah. Kemudian ni tak ada dah orang terimanya. Semua ijma' ulama Ahlus Sunnah mengatakan haram. Kalau ia ada pun hak ni berdasarkan hadis yang kita baca malam ni.
itu sudah haram dah, sudah mansukh. Sudah mansukh. Jadi hak mansukh tak boleh pakai lah. Kalau kita terima ada pun sudah mansukh. Supaya mansukhnya menghadap kepada Baitul Maqdis. Memang ada. Tapi bila ni boleh kau menghadap ke Baitul Maqdis? Tak boleh. Sebab sudah mansukh. Tak boleh lah kalau menghadap tu jadi lagu mana? Haram lah. Dosa lah. Sebab sudah mansukh. Tak boleh. Ketika dia dibolehkan dulu, tak apa. Tapi habis lah cerita tu, habis dah. Jadi sudah mansukh mut'ah tu. Semua terima. Sudah hak lagu takdi tu pun. Hak lagu takdi tu mana ada wali, ada saksi ke apa, ada mas kahwin. Cuma dia ada sebut untuk jangka masa 2 bulan ke 6 bulan ke, gitu. Hak ni sebenarnya meluas di kalangan masyarakat Arab jahiliyah dulu. Diguna juga cara lagu tu. Bagi orang yang terima cara lagu tu ada dan Nabi SAW pernah benarkan, benar, mereka semua terima dah, mansukh dah tu, tak ada dalam ni, tak ada dah. Semua ulama ahli sunnah kata lagu tu. Bahkan di kalangan mazhab Islam tu semua kata lagu tu. Mazhab Khawarij ke, kalau kita nak kata benda tu kita nak kira sebagai Islam lagi lah sebahagiannya, ataupun Syiah ke, Syiah Zaidiyah misalnya, serupa dengan kita juga haram, kecuali Syiah Rafidah, Syiah Imam 12 ataupun Syiah Ja'fariyah. Dia kata boleh lagi. Pahlon ni boleh lagi mut'ah. Tetapi kita perlu faham hak mut'ah, hak dia terima tu len ni hak duduk pakai len tidak serupa dengan hak zaman Nabi dulu. Tidak serupa. Sebab apa? Hak zaman Nabi dulu, kalau orang yang terima lah, orang yang terima. Ada juga orang yang tak terima. Anak sendiri tak terima, tak pernah. Islam ni menghalalkan, tak pernah. Cuma sekarang ni kita ambil hak orang terima, hak orang terima. Mereka pun kata tidak serupa hak amalan muta'ahlan ni, hak Syiah amal ni dengan hak zaman Nabi dulu, hak Nabi benarkan dulu. Tak serupa. Sebab apa? Pada masa tu kena ada wali, kena ada saksi. Mut'ah hak sekarang ni, hak diamal oleh Syiah ni tidak perlu kepada wali, tidak perlu saksi, tak perlu. Lepas tu dari segi mas kahwin tu memang dia serupa lah, ada lah mas kahwin tu. Lepas tu dari segi jangka masa dia tu pun ada juga, dalam masa ni. Lepas tu bila habis tu putus dengan sendirinya, putus dengan sendirinya. Hak tu ada. Tapi dari segi hak asasnya wali dan saksi tu tak ada. Jadi seseorang perempuan boleh berkahwin dengan seorang lelaki dengan dia menjadikan diri dia sendiri itu sebagai wali. Lagu mana? Dia kata saya kahwinkan saya, diri saya ni dengan awak, dengan mas kahwin sebanyak ikutlah kita nak kata berapa, RM200 untuk masa 6 bulan ataupun 2 bulan. Lelaki itu pun kata saya terima. Jadi di mana-mana pun, di mana-mana pun boleh berlaku nikah mut'ah ni. Lagu tu dah. Kalau kita kata wali dia nak setuju, tak perlu saksi, tak perlu saksi. Lepas tu dia dalam masalah hak ni masalah mut'ah ni, mut'ah hak yang diamalkan oleh Syiah sekarang ni, dia tidak ada pesaka, nafkah ke apa, tak ada kewajipan tu, cerai ke apa, tak ada. Dia putus dengan sendiri. Bila sampai masa tu putus dengan sendiri. Lepas tu dari segi iddah pun itu ada 2 riwayat lah. Ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan perlu beriddah. Tapi dari segi hak lain-lain, dari segi hak lain-lain, apa ni nafkah ke apa ni pesaka, tak ada. Anak tu jadi ben dia lah, ben lelaki dia lah. Dan mut'ah ni boleh diamalkan tanpa had. Kalau hak zaman Nabi dulu,
Bagi orang yang timur, bagi orang yang timur, kita ambil waktu dulu. Bagi orang yang timur, dia perkahwinan biasa juga. Makna waktu jadi isteri, bukan hamba, orang merdeka. Bermakna dia berhenti setakat 4 je. Boleh menikah setakat 4. Kalau kita kata dia nikah biasa 2, dia boleh nikah mut'ah 2 lagi. Sebab ini bini dia juga. Bini dia juga 2. Tapi mengikut Syiah ni, mut'ah ni tak ada had. Tak ada had. 2,000 orang boleh. Ini bukan kita kata, dalam kitab dia kata. Dalam kitab dia kata, dalam satu masa dia nak nikah 2,000 orang. Boleh. Sebab apa? 2,000 orang, kau 1,000 orang. Kau dalam riwayat dia, kononnya, ini cerita dia lah, hadis dia lah, hak mengarut dia tu. Dia kata hadis dia tu, mana kata-kata imam dia tu hadis lah. Tak kira lah Ja'far Sadiq kau Muhammad Al-Baqir, kau tak kira lah. Dia kata tazawwaju minhunna alfan fa innahunna musta'jara. Nikahlah dengan mereka tu sampai 1,000 pun. Mereka itu adalah perempuan pinjaman, sewaan. Dalam riwayat yang lain disebut fa innahunna bimanzilatil imam. Mereka itu seperti hamba sahaya. Jadi kalau hamba sahaya tidak terhad sampai 4 kan. Seseorang tu kalau dia ada bini dia biasa ni 4 dah. Lepas tu dia nak memiliki hamba sahaya 20, memang boleh. Lepas tu ahli sunnah kata lagu tu di zaman ketika ada orang pakai sistem tu lah. Sekarang ni tak boleh menimbulkan benda tu, tak boleh mengadakan benda tu. Ketika ada dulu memang boleh lah. Dalam Quran apa sebut ma malakat aimanukum tu hamba saya lah. Ma malakat aimanukum tu hamba saya. Hak dalam Quran disebut sama boleh halal kepada kamu tu selain daripada isteri, ma malakat aimanukum. Hak tu hamba saya. Jadi hamba saya dia tidak terhad sakapak. Jadi Syiah ni faham kahwin muta'ah ni, perempuan yang dikahwini secara muta'ah tu seperti hamba. Bila hamba tidak terhad dengan pak lah, 2,000 1,000 pun tak apa. Itu mengikut fahaman dia. Mengikut fahaman dia nya boleh. Tak ada hak dari segi hak. Dari segi bilangan tak ada, tak kira banyak anak pun tak apa. Dari segi masa pun bebas lah. 6 bulan 2 tahun ikutlah, 10 tahun. Tapi sebut masa mesti kena sebut, tak boleh tak sebut. Ataupun sekali tidur saja, sekali tidur boleh. Muta'ah dia ni boleh sekali tidur saja pun boleh. Mana semalam sekali tidur boleh. Lepas tu dari segi kita nak buat muta'ah ni dengan tidak nanti orang Islam, orang kafir pun boleh. Yahudi pun boleh, Nasrani pun boleh, Majusi pun boleh, bahkan dengan pelacur pun boleh. Maknanya kalau seseorang itu pergi tempat pelacuran, dia akad muta'ah dululah dengan perempuan tu. Kan kita sudah tahu dah akad muta'ah ni tidak perlu wali, tidak perlu saksi, tidak perlu apa-apa. Tidak perlu bai'wah, tidak perlu kenduri, tidak perlu ada walimatul urus. Tak ada. Jadi perempuan tu kata seperti tadi, jadi halal lah kepada dia. Tidak ada pelacuran, tidak akan berlaku pelacuran pun, tidak berzina pun, tidak berzina pun. Sebab itulah orang-orang Syiah kata dalam kitab-kitab dia lah, dia kata muta'ah ni tidak dimansuhkan. Sebenarnya tetap halal apa kalau ni, kalau berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Yang menghalalkan muta'ah ni Umar kata. Kalaulah tidak sabit Umar mengharamkan muta'ah ni, tidak ada orang yang berzina kata dia, melainkan orang yang celaka lah, teruk benar.
Maknanya sebab apa? Sebab peluang untuk mut'ah tu sangat luas, tengah pelacur pun boleh. Jadi pelacuran ataupun perzinaan ni lagu mana? Kan lagu agaknya rogo ya dalam kali perzinaan ni. Kalau sama setuju, lepas tu akad dulu, itu tidak haram, tidak zina, itu mut'ah halal. Bila mut'ah halal. Jadi kalau orang berzina juga dalam keadaan mut'ah ni, kalau halal, ini orang diturut telajak, celaka orang ni. Pada siapa dia lah nak celaka kalau lagu tu? Dia muka boleh. Senang. Itu dari segi dengan siapa. Tu. Lepas tu dari segi umur. Umur budak pun boleh. Dahsyat. Budak pun boleh. Ialah kita tak perlu pergi jauh lah, rekah-rekah cerita. Lepas tu mas kahwin tidak nanti banyak mas kahwin. 2 riyal boleh dah, 1 riyal boleh dah. 2 butir coklat boleh dah. Jadi mas kahwin asal ada rega, asal ada rega, boleh dah. Lepas tu banyak lagi lah hak lain-lain tu, kemudahan yang dia bagi tu dah. Kira-kiranya kalau jadi Syiah lah, kalau dia kata dia mut'ah, dia pelawak, dia menipu, ataupun mungkin sungguh dia kena tipu. Kalau tu dia kena tipu. Sebab apa? Dia bukan setakat halal je, dia ada pula fadilat pula tu, kelebihan mut'ah tu. Dan ada pula ancaman itu, kalau tidak mut'ah jadi lagu mana. Bahkan dia kata orang yang tidak pernah melakukan mut'ah ni, esok pada mahsyar esok dibangkitkan dalam keadaan rompung, tak ada hidung. Cara tu hak tak ada hidung di pada mahsyar tu, hak tak pernah mut'ah. Pasal apa dia lah tak mut'ah kalau lagu tu kan. Kalau mut'ah sekali akan sekali sama dengan Sayyidina Husain dalam syurga. Mut'ah 2 kali sekali dengan Sayyidina Hasan, mut'ah 3 kali sekali dengan Sayyidina Ali, mut'ah 4 kali sekali dengan Rasulullah dalam syurga. Siapa dia tak sih mut'ah? Kalau mut'ah tu orang yang mut'ah kan, dia akan melalui sirat tu sekelip mata pakai dalam syurga lalu. Mana tak ada kebimbangan nak jatuh dalam neraka apa tak ada kebimbangan. Pasal apa dia lah kalau lagu tu dia percaya kepada Syiah, dia tidak buat. Ada. Tapi benda ni benda fitrah manusia tak boleh terima kan. Benda lagu ni fitrah manusia tak boleh terima. Dengan sebab itu dia susuk-susuk buat. Dengan sebab itu dia tidak mengaku. Sebab kalau orang tahu, orang tak boleh terima benda lagu tu. Teruk manusia setengah mana pun tak boleh terima. Kamu mut'ah boleh dengan bini orang pun boleh. Dengan bini orang. Apa kalau lagu tu berat lah Moga boleh halal. Tak perlu tanya dia tu bini orang ke siapa. Dia akad sajalah kalau nak. Tak perlu tanya. Jadi itu mut'ah Syiah jauh bezanya, jauh perginya daripada hak asal kepada orang yang terima ada. Kepada orang yang terima ada. Kepada orang yang terima tak ada, anda termasuk antara orang yang terima tak ada. Benda ni Nabi tak pernah halalkan. Kalau ada sebut halal, itu waham perawi tu anggap dan Nabi senyap. Nabi tak kata gapo, Nabi tidak haramkan lagi. Nabi nak haram ni dia kena Allah dulu ayat, barulah dia istihad. Supaya dia tak kata gapo dulu. Orang minum itu amalan jahiliah. Dia tak kata gapo. Siapa satu mereka? Baru dia kata tak boleh. Jadi hak ni pun gitulah. Kepada setengah-setengah sahabat tu dia ingat Nabi duduk senyap, Nabi tu seseolah Nabi halal. Nabi tidak pernah halal. Maka kalau kita perhati dalam Al-Quran surah Mukminun, surah gapo jelas menunjukkan benda ni lama. Masa Mekah lagi kalau berdasarkan Quran tak benar benda lagi. Apatah lagi di Madinah. Misalnya dalam ayat walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Misalnya dalam ayat itu. Jadi Tuhan kata orang mukmin lagu mana? Orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap isteri-isteri mereka. Au ma malakat aymanuhum,
ataupun hamba saya yang kita sebutkan tadi. Kalau lagu tu tidak tercela, mana dia melepaskan nafsu dengan isteri dia, dengan suami dia, dengan hamba saya dia, itu tidak tercela. Sesiapa yang cari selain daripada jalan tu, dua cara halal melepaskan nafsu. Dua cara. Satu, isteri, suami isteri. Yang kedua, tuan dengan hamba saya. Dua tu. Cari jalan lain, itu orang yang melampaui batas. Orang yang tidak ikut agama dah lagu tu. Baiklah, kalau kita kata perempuan yang dikahwini secara muta'ah ni, kalau kita kata bini, dia tidak bini. Kalau bini mengikut Quran, dia boleh cerai. Dia ada nafkah, dia dapat nafkah, dan dia dapat pesaka ke apa semua tu, dan segala hak-hak dia ada. Sedangkan perempuan yang dikahwini secara muta'ah ni, dia tak ada semua tu. Bini ke apa lagu tu? Bini ke apa? Dalam Quran dia sebut dah hak bini. Lagu ni. Ini bukan bini. Kalau kita nak kata perempuan yang dikahwini secara muta'ah ni berarti hamba saya, tidak juga. Sebab mereka pun kata kalau hamba saya boleh dijual beli, macam-macam lagi boleh. Mereka pun tidak terima perempuan yang dikahwini secara muta'ah ni boleh dijual beli. Bermakna dia bukan hamba. Kalau hamba boleh dijual beli, dan lain-lain lagi, banyak lagi cerita hamba tu. Boleh disewakan, boleh apa boleh. Tapi hak ni tak boleh. Menunjukkan perempuan yang dikahwini secara muta'ah ni bukan hamba. Cuma dia kata hamba tadi dari segi tak ada hak bilangan dia. Dia kata, tapi betul ke tepat ke dengan hamba yang sebenar? Kalau hamba sebenar boleh dijual beli, ni tak boleh. Bila tak boleh, termasuk dalam faulaika humul adun, orang yang melampau, tidak ikut hak benar. Hak ni Mekah lagi, Makkiyah tu. Ayat-ayat hak lagu ni Makkiyah, bukan Madaniyah. Maknanya lama dah, cuma tak nampak, tidak jelas. Sebab itulah Nabi SAW istiharkan kemudian kepada sahabat-sahabat yang nampak Nabi tak ada kata gapo-gapo tu, dia ingat Nabi menghalalkan. Dia pun kata Nabi pernah halal. Gitu. Itu mengikut sangkaan dia. Hak sebenarnya kalau kita tengok ayat Quran, dah lama dah tak kena benda lagu tu. Seperti mana Arab lah juga. Dia turun dah setengah-setengah tu faham dah, setengah-setengah tu tak faham lagi. Lagu tu pada ketika itu dia kata Islam masih menghalalkan Arab. Islam tidak pernah menghalalkan Arab. Cuma hukum pengharaman dia termari sikit-sikit. Serupa juga dengan muta'ah ni. Cuma orang yang keliru, dia kata halal pada ketika itu. Islam menghalalkan. Mana ada ayat yang menghalalkan? Tak ada. Itu bezanya. Jadi serupa juga di sini berkenaan dengan muta'ah ni. Sebab itu dalam kitab kita ni dia kata ini semua ulama ijma' lah pada muka surat 63 tu, fan'aqadal ijma' ala hurmatiha, kecuali kata dia satu golongan puak-puak Rawafid, puak-puak Syiah lah. Puak-puak Rawafid pun tidak semua. Puak Syiah Ja'fariyah ni mereka kata harus, boleh. Peliknya kata dia, macam mana mereka kata harus? Mereka ni dakwa cinta kepada Sayyidina Ali, ikut Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Ali sendiri mengatakan tak boleh. Sayyidina Ali sendiri meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW yang mengharamkan muta'ah ini. Mereka tak pakai. Itu semua karut kata dia. Orang ahli sunnah nak berkah kita, nak ikat kita, itu dalam kitab dia mana kita boleh pakai. Dia tak pakai. Tapi masalahnya dalam kitab dia pun ada juga. Dalam kitab Syiah pun ada juga. Dia takwil lagu mana? Dia takwil itu taqiyah. Taqiyah, dia tak ada arah nak pergi, dia kata taqiyah. Sayyidina Ali ada juga dalam kitab Syiah. Kitab utama dia lah, seperti Tahdzibul Ahkam ke apa tu ada sebut haram. Dia kata itu taqiyah. Taqiyah lagu mana? Kira-kiranya Sayyidina Ali ni depan orang ahli sunnah kan, dia takut orang ahli sunnah ni benci ke dia,
marah dia, kata ke dia kadang-kadang, dia kata tak boleh serupa dengan orang ahli sunnah, jadi pura-pura lah. Macam tu pula Sayyidina Ali. Patut kau kata Sayyidina Ali ni lagu tu? Itulah teruk dia nya. Jadi Syekh ni kata ni ikut nafsu semata-mata ni, kata dia tak ada gapo. Ikut syaitan, ikut nafsu. Cara lagu ni. Itu perkara. Perkara yang kedua kita kena ingat, beza di antara nikah mut'ah dengan nikah mu'aqqad. Setengah-setengah orang dia kata, ada ulama ahli sunnah kata nikah mut'ah ni boleh. Dia keliru. Orang kata boleh tu, itu pun bukan semua. Adalah seorang dua hak kata boleh. Misalnya kalau dalam mazhab Hanafi, Zufar kata boleh nikah mu'aqqad. Nikah mu'aqqad ni lagu mana? Nikah dengan menentukan tempoh dia lah. Jadi kata dia hak tu lah mut'ah, dengan menentukan tempoh dia. Sedangkan hak dalam mazhab Hanafi tu terima nikah mu'aqqad ini nikah yang di dalam akadnya disebut waktu, tempoh. Tetapi nikah itu dikatakan akad tu sah kalau sebut lagu tu. Tapi sah lagu mana? Sah untuk selama-lamanya. Hak sebut waktu tu tak terpakai, lara dia panggil, hampa saja. Misalnya kita kata cukup wali, cukup saksi, cukup belaka, mas kahwin ke apa? Saya kahwin ke awak dengan sekian-sekian, dengan mas kahwin sebanyak sekian-sekian untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. Jadi dia sebut 5 tahun. Tetapi 5 tahun tu tak terpakai. Tak terpakai. Tak payah akad lain. Akad tu sah juga. Tapi sah lagu mana? Sah untuk selama-lamanya. Hak sebut 5 tahun tak terpakai. Apa tu? Maksudnya tak payah akad lain. Hak kebanyakan ulama kata tak boleh. Kalau akad lagu kena kata semula. Jangan sebut tu. Nikah mu'aqqad, dalam akad tu sebut lagu tu pun tak boleh juga. Mana kalau seseorang tu kata seperti tadi, tak boleh. Kalau kata kita katalah tempat kita tu email, kita kata tu email kata mana boleh lah, tak boleh. Semula kata semula. Jadi si wali ni kata, saya kahwinkan awak dengan anak saya dengan mas kahwin sebanyak sekian-sekian selama, tak ada. Hak selama tu tak boleh. Kalau mu tak kata tak boleh. Akad tu tak jadi, tak sah akad tu sendiri. Zufar kata akad itu sah, cuma yang disebutkan dalam akad tu iaitu jangka masa, hak tu tak terpakai. Hak tu yang dikatakan nikah mu'aqqad. Lepas tu dia ada wali, ada saksi, ada apa cukup. Setara tu pun balah, tak boleh. Adalah seorang dua seperti Zufar, dia kata boleh. Boleh tu lagu tadi lah, dengan arti tak payah akad lain. Apa faedahnya nak bahas benda lagu tu? Dia kita kata kadang-kadang kita tengok ulama ni bahas tak ada faedah. Kita dia ada faedahnya, cuma kita tak nampaknya. Lagu mana faedah? Katakanlah seorang wali tu dia kata seperti tadi. Seorang wali tu dia kata seperti tadi. Dia kata seperti tadi, tiba-tiba mati, dia rebah mati. Mana nak ada akad yang keduanya? Itulah benarnya. Tiba-tiba rebah mati sebenarnya. Lepas tu jadi ke tidak nikah? Sedangkan setuju belakang dah. Anak pun setuju, hak nak jadi menantu tu pun setuju belakang. Lepas mati. Kalau tu iman nak kata tak boleh kena akad semua. Akad pada mati dah. Apa akad tadi nak kira ke tidak? Tu bendanya. Kalau mengikut Zufar, akad tadi kira boleh pakai sah. Tapi yang disebut jangka masa tu tak terpakai. Habis. Itu lah faedahnya. Itu faedah. Jadi nikah mut'ah ni hak lebih kemahnya tidak pernah dihalalkan oleh Islam. Kalau ada dalam hadis sebut kata Nabi halal, itu adalah tafsiran sahabat mengikut fahaman dia, atau dalam istilah ilmu hadis dia panggil waham perawi, dia keliru. Seperti mana orang boleh keliru bila arak tu diminum dan tidak, Nabi tak kata apa-apa, jadi orang pun kata Nabi menghalalkan. Silap
Dia bila dia halalkan? Dia tidak halalkan, cuma dia senyap. Dia senyap tu perintah tak mari. Dia senyap. Bukan bermakna dia menghalalkan. Jadi ada yang salah faham. Dia kata Nabi membenarkanlah pada masa tu. Tak ada masalah benar. Itu. Hak ni pun lagu tu juga. Hak ni sebenarnya amalan jahiliyah. Salah satu cara menikah di zaman jahiliyah, cara muta'ah. Ini salah satu cara. Dia ada 4 cara nikah zaman jahiliyah. Ini salah satu. Adapun dia Syiah ni kadang-kadang dia ambil kesempatan. Dia kata tengok ramai ni ulama-ulama Sunni sendiri dia kata muta'ah ni boleh. Harus muta'ah ni boleh. Dia pun sebut nama ni. Kita tak erti ni ada. Oi, ramai ni ada ni. Dia sebut. Ramai ni ada berjujuk mari ni ulama. Dia tak faham, dia mengelirukan kita. Hak kata boleh tu muta'ah ni ada berapa dulu, muta'ah ni ada berapa dulu. Sebab tu kita ayat dah tadi mula-mula tadi. Muta'ah ni ada 3. Jadi hak sebut ramai tu dia masuk belakang. Hak kata haji tamattu, muta'ah haji. Hak tu pun dia pakai dengan makna ni mengharuskan muta'ah nikah ni. Padahal hak tu dia mengharuskan muta'ah haji tu. Tak ada kena dengan hak ni. Tapi dia kait. Sebab kadang-kadang dia sebut dalam kitab ni muta'ah saja. Muta'ah saja. Cuma kita kena faham lah muta'ah tu dalam bab apa? Dalam bab nikah, kau dalam bab haji, kau dalam bab apa? Kalau dalam bab haji lain, bukan kena mengena dengan nikah muta'ah ni. Tapi dia pendapat orang tu panggil letak sini kata. Jadi orang tu mengharuskan menikah muta'ah. Padahal tak ada kena mengena. Dia ayat muta'ah haji boleh tu. Atau muta'ah tolak tu, hak tu habis dia kumpulkan nama-nama ulama-ulama ni seseolahnya mereka ini membenarkan muta'ah, nikah muta'ah ni, padahalnya lagu lain. Itu cara dia mengelirukan orang. Ramailah orang terkeliru dengan cara lagu ni. Jadi Zuhri kata kita duduk bincang-bincang dekat Umar bin Abdul Aziz. Kami bincang tentang mut'atun nisa. Jelaslah mut'atun nisa. Yang ni nikah mut'ah. Tiba-tiba ada satu orang lelaki yang orang panggil dia Rabi' bin Sabrah. Dia kata aku bersaksi bahawa ayahku, ayah dia yang ni Sabrah, ayahku yang ni Sabrah menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripadanya dalam haji wada, dalam haji perpisahan. Jadi maknanya benda ni bila larang tak boleh. Kalau katakanlah dulu boleh pun, dah larang ni haji wada ni, lepas pada tu tak lama mana Nabi mati lah, tak ada dah lah. Mana paling akhir dah lah kira-kiranya. Tidak boleh kita kata lepas tu dia halal pula, dia masuk pula hak dia larang. Tak boleh kita kata sebab ni hak akhir benar lah. Sebab tu dia sebut hak ni. Bukan bermakna sebelum pada tu tidak haram. Nabi tidak pernah larang. Dia larang banyak tempat. Sebab apa? Terutamanya tempat ramai gitu, tempat berkumpul ramai mari, macam-macam orang. Situlah dia royak. Sebab benda ni amalan umum masyarakat Arab. Pernah dia royak di Khaybar, pernah dia royak dalam Ghazwah Autas, pernah dia royak macam-macam lah. Tempat tu beberapa tempat istihad, istihad ketika orang ramai, ketika orang ramai. Bukan bermakna kita tak boleh faham Nabi melarang dalam haji wada. Sebelum pada tu dia tidak larang. Sebelum pada tu kita kata Nabi menghalalkan. Tak boleh. Sebab dia larang dah juga sebelum pada tu. Apa larang? Ini nak menguatkan, nak menguatkan lagi, nak ulang lagi. Takut-takut ada orang tak dengar dulu. Ni tempat berkumpul ramai benar ni. Nabi SAW suruh pergi belakang, pergi. Mana boleh pergi, pergi. Inilah antara benda dia nak ayat. Sebelum pada tu larang dah. Jadi daripada sinilah kita tengok setengah-setengah orang tu kata sebelum pada tu boleh halal. Lepas tu dia tengok larangan sebelum pada tu, dia kata lepas tu haram pula, lepas tu benar pula beberapa kali. Sebenarnya tak ada benda tu, keliru tu. Keliru perawi. Dia keliru, dia ingat Nabi baru larang pada masa ni.
dia pun buat kesimpulan sebelum pada tu boleh. Orang yang sudah dengar sebelum pada tu dia ayat Nabi larang dalam Ghazwah Khaybar. Ghazwah Khaybar pada tahun yang ke-7. Hak ni pada tahun yang ke-10. Macam mana kita kata dia menghalalkan pula sebelum haji wada'? Dalam haji wada' dia larang, sedangkan dia sudah larang dah pada tahun yang ke-7. Dia kata saya sendiri dengar. Jadi orang hak sebut kemudian ni dia tidak dengar hak tu, ataupun dia dengar juga hak dulu, cuma dia nak ayat dalam haji wada' tu Nabi larang juga. Kita tak boleh kata selama ni siapa ke haji wada' tu duduk boleh. Ini keliru. Tapi sebab kata tadi lah, setengah-setengah ulama terima, kata dulu dibenarkan, diharuskan. Tapi semua sepakat dah lepas pada ni tak boleh, tak ada masuk, tak boleh dia pakai. Kalau kita nak terima tu boleh ikutlah, tak apa juga. Tapi tak boleh dah. Lah ni tak boleh dah. Jadi ada perawi-perawi seperti dalam riwayat di bawah, dia kata Nabi SAW benarkan kepada kami. Dia sebut ini orang panggil tajawuz fil ibarah. Tajawuz fil ibarah. Dia kata Rasulullah SAW benar. Bukan Rasulullah panggil, ni hak dia faham. Sebab itulah kalau kita mengaji hadis dalam usul hadis berapa banyak hak perawi-perawi itu salah faham. Itu pendapat dia, itu waham dia, keliru dia. Sebanyak mana benda tu perlu difahami. Jadi macam di sini dia kata Rasulullah benar. Dia tengok Rasulullah tak kata apa, dia faham benar. Ada yang beriwayatkan dia kata Rasulullah benar. Apalagi hak tak tahu lagi, dia pun kata tak ada apa-apa dia buat. Hak senangnya, sebab itulah kita kata, sebab itulah anak taksir semua ni ikutlah. Orang lain nak kata berada-ada berapa, ada yang kata beberapa kali, 4-5 kali. Tak pernah ada lagu ni. Satu hukum mula haram, mula halal, patu haram, patu halal, patu haram, patu halal, patu haram. Pelik tu nampak tu. Tak pernah sabar. Tidak ada contoh. Kalau ada pun hak ni lah dia sebut-sebut. Hak ni semua kata tadi lah keliru perahu. Bagi kita yang jelas tadi ayat Quran. Ayat Quran tu turun Mekah lagi. Bukan tahun yang ke-7 Hijrah, bukan tahun yang ke-10, masa Mekah. Tak boleh dah di situ. Cuma peristiharan secara umum. Sebab bila istihar lagu ni dia jadi lagu lain. Dia jadi lagu lain. Hak tu ya Sayyidina Umar kata, siapa-siapa yang muta'ah, kalau dia muhsan, aku rejam dengan batu, kata dia. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sudah istihar, dah jelas. Cuma dalam ayat Quran tu kalau kita perhati, memang maksud dia ke arah tu juga, tapi tak jelas lagi. Tidak kata macam ni, Allah melarang daripada muta'ah, Allah mengharamkan muta'ah, seperti dia mengharamkan riba misalnya, wa harramar riba, harramal muta'ah. Itu tak ada lah. Tapi kalau kita perhati, perempuan yang dikahwini secara muta'ah ni isteri kah? Tidak. Hamba kah? Tidak. Hak dalam Quran kata hak bolehnya dua ni je. Kalau hak selain daripada tu tak betul. Maknanya dia ada lah muta'ah ni tak betul lah. Tapi tidak tegas. Serupa dengan ayat pengharaman arak tu. La taqrabus salah wa antum sukara. Ada lagi hak minum arak pada masa tu, tapi ada dah faham. Ketiga peringkat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Hak tu hak akhir. Baru jelas. Baru jelas. Itu dalam masalah arak. Bermakna pada ketika la taqrabus salah itu masih ada lagi hak minum arak. Jadi bolehkah kita kata dalam keadaan ayat lagu tu mari dah setengah-setengah tu faham dah, kita kata Al-Quran atau Islam atau Nabi menghalalkan arak? Dia tidak pernah menghalalkan. Bahkan ke arah haram tu ada dah, cuma tidak jelas. Hak ni bila istihar lagu ni siapa-siapa buat boleh faedah lah maknanya. Tidak kata ancaman begitu sajalah. Sebab dia berzina. Kalau berzina, hukum berzina lagu mana? Semua maklum dah hukum zina.
Kira gitu. Seterusnya riwayat daripada Sabrah lagi, dia kata Nabi SAW telah mengharamkan mut'ah nisa, telah mengharamkan asal makna mut'ah itu berseronok-seronok, suka-suka, seronok-seronok, suka-suka, semata-mata melepaskan nafsu. Itu Nabi SAW telah mengharamkan mut'ah nisa ni. Jadi tak boleh kok mana-mana pun. Kalau orang kata hak ni paling akhir, dia kata pun semua terima dah, tak boleh. Sekarang ni tak boleh, sudah masuk. Bermakna sesiapa yang mengatakan sekarang ni dia kata boleh lagi, mana dia mengubah hukum Allah, mengubah hukum Rasul. Setelah Nabi kata haram, dia kata halal lagi. Lagu tu hak masuk. Kalau kita terima pendapat orang kata sudah masuk, masuk tak boleh pakai. Supaya dengan menghadap kiblat Baitul Maqdis, tak boleh pakai. Kalau siapa-siapa kata lagi lon ni boleh kita menghadap kepada Baitul Maqdis, sesat tu lagu tu rosak tu akidah. Sebab apa? Duk pakai hak sudah masuk. Tapi betul dulu, betul memang orang buat gitu zaman Nabi sendiri pun buat. Tetapi lon ni kalau kata kena menghadap kau tu ataupun boleh menghadap kau tu, ada pilihan kita nak menghadap Kaabah boleh, kau tu boleh. Tak boleh, tu rosak tu. Rosak akidah tu, bukan rosak main-main. Baik, habislah situ. Babun fi syighar. Syighar tak boleh nak terjemah. Jadi kita kata syighar lah. Cumanya dari segi bahasa, apa syighar tu orang panggil syighar. Dia sebut macam-macam lah dari segi bahasa tu. Hak teruk-teruk pun ada, sebab ahli bahasa ni dia kira pucuk dia tu man, perkataan ni mariman, dia kira gitu. Jadi kita nak terjemah bahasa Melayu tak boleh, dia benda ni benda istilah. Jadi kita kata bab syighar. Gapo dia asal dia mengikut bahasa ni, mana dia akak. Syighar ni akak, angkat. Yuqal dalam bahasa Arab orang kata syagharal kalbu, bila anjing akak kaki dia nak kecil tu, dia akak kaki dia sebelah. Itu cara anjing kecil, dia tidak kecil gitu, dia akak kaki sebelah. Itu orang panggil syagharal kalbu, anjing telah mengangkat kakinya untuk kencing. Itu maksud syaghara. Seolah-olahnya seseorang itu berkata, kamu jangan angkat kaki anakku sebelum aku mengangkat kaki anakmu, anak perempuan. Itu makna dia ada kaitan dari segi bahasa tu dengan hak tadi, anjing angkat kaki nak kencing tu, hak ni angkat kaki anakku. Maksudnya bila jadi sebagai isteri nak bersetubuh tu boleh jadi berlaku gitu. Angkat kaki, mana sebelum aku mengangkat kaki anakmu. Mana syarat begitu. Boleh nak nikah dengan anak aku, tetapi dengan syarat mubui anakmu kat aku. Aku bui anak aku jadi binimu, mubui anakmu jadi bini aku. Itu syighar. Dengan syarat lagu tu. Dengan syarat lagu tu. Ataupun aku bui nikah dengan adik aku. Aku kahwinkan adik aku dengan kamu, tapi dengan syarat mu kahwinkan adikmu dengan aku. Serupa juga syarat, jadi syarat gitu. Serupa juga mak saudara kau, anak saudara kau, lagu tu lah, dengan syarat gitu. Ataupun aku boleh kahwinkan anak saudara aku dengan kamu, tapi dengan syarat kamu kahwinkan adik-adik kamu dengan aku. Boleh juga, tidak semesti sama anak saudara, tidak semesti, tetapi kira-kira mahram dia lah, mahram dia. Ada juga setengah ulama mengatakan syighar ini daripada syagharal balad. Syagharal balad apabila kemudian negeri itu jadi kosong, sepi, sunyi. Itu maksud dia. Sunyi kan ke mana? Sebab nikah ni dia sunyi, tidak ada mas kahwin. Mas kahwin dia apa dia? Syarat tadilah, terima syarat itu, hak tu sendiri jadi mas kahwin dah. Itu dianggap sebagai mas kahwin. Jadi syighar ni termasuk dalam
perkahwinan zaman jahiliah. Zaman jahiliah duk guna begini juga. Ini salah satu perkahwinan cara mereka. Dan Nabi SAW hapuskan cara ini. Tak boleh lagu ni, tak boleh. Jadi ulama-ulama bincang, ya tak boleh tu sebab apa? Tak boleh tu sebab apa? Sebab tak ada mas kahwin apa? Sebab syarat. Ataupun sebab syarat tu. Kau lagu mana? Kalau nak kira tidak semestinya mahram, boleh nikah tu kalau nak kira. Bagaimana kalau kita bubuh mas kahwin? Boleh. Di situ ada khilaf pula ulama tu, ada perbincangan. Banyaklah situ pula. Jadi perkataan syirar itu kepada orang yang belajar ilmu saraf, ia tahulah masdar daripada syarara yusyaghiru syiraran. Syirar seperti qatala yuqatilu qitalan. Mana dari kalau kita kata akak kaki, badi akak kaki tu padanya dua pihak, bukan satu pihak. Sebab macam tadi, aku boleh kahwinkan adik aku dengan kamu dengan syarat kamu kahwinkan adikmu dengan aku. Boleh aku bagi kamu angkat kaki adik aku dengan syarat kamu bagi aku angkat kaki adik kamu. Begitulah soalannya. Dia ada dua pihak. Sebab itu syira bukan syar, tapi syira, dua pihak. Itu dia panggil bina musyarakah. Bina musyarakah ada makna perkongsian tu. Saling buat. Bukan satu pihak saja. Dua pihak. Jadi di sini disebut jadi pendapat ulama, wa ajma'al ulama, kata dia muka surat 65, ijma' ulama bahawa perkahwinan seperti ini adalah terlarang, tak boleh. Tetapi khilaf mereka hanya berlaku, adakah dia larangan yang menyebabkan siapa jadi terbatal nikah atau tidak. Larang-larang ni macam-macam. Larang kalau dengan makna makruh saja, tidaklah siapa batal. Kau lagu mana? Mengikut Syafi'i, hak lagu ni akad nikah syirar ini membatalkannya. Tak boleh. Tak sah lah, tak sah. Syirar ni tak sah, perkahwinan cara ni tak sah. Siapa membatalkan? Jadi larangan ini dengan arti membatalkan. Kalau buat juga tak sah. Ini juga yang dinukilkan oleh Khattabi daripada Imam Ahmad, Ishaq dan Abi Ubaid. Pendapat mereka itu pun serupa itu juga. Malik berkata, kena fasah sebelum dukhul dan selepasnya. Mana kalau menikah syirar ini kena fasah. Mana hakim, pemerintah panggil, batalkan perkahwinan itu. Sama ada dia telah bersetubuh dah atau tidak lagi. Supo kena batalkan. Tak boleh. Pula gitu juga. Lebih kurang hak tadi lah juga. Sekumpulan ulama mengatakan sah dengan adanya mahar mithil. Ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Dia kata sah. Sebab apa? Sebab nikah syirar ini pada dasarnya dia menjadikan syarat tadi itu sebagai mas kahwin. Sebagai mas kahwin. Baik, kalau dia akad dengan lafaz tadi, bolehkah tidak? Sah ke tidak? Sah kalau bagi mas kahwin. Masalah yang jadi tak sahnya, dianggap syarat itu sendiri sebagai mas kahwin. Kalau ada mas kahwin, tak apa. Tak apa. Jadi aku menikah dengan adikmu, mu menikah dengan adik aku, apa ya? Boleh itu. Tidak jadi mahram, tak boleh menikah. Dengan sebab musaharah yang seperti itu, dengan sebab adanya persemendaan yang seperti itu tidak mengharapkan. Jadi yang jadi haram ni kata dia sebab tak ada mas kahwin. Dia mengikut dia. Kalau ada mas kahwin tak apa. Baik, walaupun tidak sebut mas kahwin, tidak sebut pun kita kena ada jugalah mas kahwin. Kalau tak ada mas kahwin, memang tidak sah. Jadi menyebabkan sah tidak sah ni dia berkait dengan mas kahwin. Kalau ada mas kahwin, sah. Jadi mas kahwin dah tak sebut, banyak mana? Orang panggil mas kahwinnya ialah mahar mithil, iaitu mas kahwin perempuan seumpama tu, di tempat tu berapa? Kena beri sebanyak tu. Kalau tak sebut. Tapi mas kahwin kena bagi.
Kalau tak bagi tak sah. Dia pun kata tak sah juga. Kalau bagi mas kahwin tu baru jadi sah. Ini mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Dan pendapat yang seperti ini ada dinukilkan daripada Atha, Zuhri, Laith, dan ini juga satu riwayat daripada Imam Ahmad dan Ishaq. Ini juga pendapat Abu Thawr dan Ibnu Jarir. Itulah bendanya. Dijadikan jadi kata tak bui itu kalau mengikut Imam Abu Hanifah. Kalau mengikut Syafi'i apa tak cara dah. Ada mas kahwin, apa tak boleh. Kalau lagu tu pasal apa? Mu syarat lagu tu. Syarat. Aku nak kahwinkan adik aku dengan kamu dengan syarat. Kamu kahwinkan adikmu dengan aku. Syarat tu tak boleh. Syarat lagu tu tak boleh. Tak sah. Itulah yang dikatakan syirar. Imam Abu Hanifah kata boleh lagi. Tapi hak zaman dulu hak Nabi kata tak boleh tu dengan sebab dia anggap pertukaran itu sendiri sebagai mas kahwin. Tanpa ada mas kahwin. Kalau ada mas kahwin, sebenarnya hadis ni nak ayat perkahwinan ni kalau tanpa mas kahwin tidak sah. Sekarang ni pun begitu. Sekarang ni semua ulama timur memang kena ada mas kahwin. Sebut ke tak sebut itu soal lain. Jadi dalam masalah hak nikah, hak kita kata syirar ni, kalau tak sebut tetapi bagi juga mas kahwin, serupa dengan hak nikah hak biasalah tidak syirar. Akad nikah tapi tidak sebut mas kahwin. Sah ke tidak? Sah. Tapi mas kahwin kena bui. Mas kahwin nak bui sebanyak mana? Itulah dia kembali kepada mahar mithil, orang panggil. Mas kahwin perempuan yang seumpama itu. Berapa? Di tempat tu, di tempat berkenaan. Dia tidak serupalah keadaannya. Di tempat tu. Kena bagi mahar mithil. Kalau bagi mahar mithil tak apa, kata dia. Jadi yang disebutkan di dalam hadis ini, itulah bendanya. Hadis yang kedua, riwayat daripada Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. Dia kata Abbas bin Abdullah bin Abbas, yakni ada anak Abbas lah. Anak Abdullah bin Abbas, nama dia Abbas. Dia letak nama tu lah. Tu Abbas bin Abdullah bin Abbas. Ini anak kita biasa sebut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas lah. Mengahwinkan Abdurrahman bin Al-Hakam dengan anaknya. Mengahwinkan Abdurrahman bin Al-Hakam dengan anaknya. Dan Abdurrahman tu pula mengahwinkan anaknya dengan Abbas tu. Itu jadi gitu. Mereka berdua meletakkan ataupun mengemukakan mas kahwin. Dia di sini ada beza nuskhah ni. Ada beza nuskhah kitab Abu Daud. Kalau hak ni wa kana ja'ala sadaqan, mereka berdua ada mengemukakan, ada bagi mas kahwin. Kedua-dua orang itu ada mas kahwin. Ni kalau lagu ni. Mungkin setengah-setengah kita ni ada kitab lagu lain. Sebab dalam setengah-setengah nuskhahnya gini. Misalnya dalam nuskhah Syaukani, hak dia Nailul Autar syarah kepada Muntaqal Akhbar itu, dalam nuskhah tu riwayat ni dia kata wa qad kana ja'alahu sadaqan, dengan ada dhamir di situ. Ja'alahu sadaqah. Kalau kata lagu tu jadi lagu lain. Dia jadi lagu lain. Mereka berdua menjadikannya, yakni pertukaran itu sebagai mas kahwin. Sebagai mas kahwin. Pertukaran itu dijadikan oleh mereka sebagai mas kahwin. Bukan mas kahwin ngerti suku tu dah. Tapi kalau hak ni mereka ada mengemukakan mas kahwin. Suku ada. Memang ada mas kahwin. Bukan jadikan pertukaran itu sendiri sebagai mas kahwin. Dah. Suku. Sebab itu dia kata kadza fi jami'i nusakhi Abi Dawud bighairi dhamir. Kata Syekh Khalil Ahmad ni, lagu inilah dalam semua nuskha-nuskha Abu Dawud tanpa dhamir. Yani wa kana ja'ala sadaqan,
tak ada ja'alahu sadaqah, tak ada. Semua nuskha Abu Daud kalau dia tengok lagu ni. Begitu juga dalam nuskha Mesir, Musnad Imam Ahmad serupa dengan dalam Abu Daud ni lah, lagu ni. Tapi dia kata dia jumpa dalam nuskha Muntaqal Akhbar Hak Syaukani syarah jadi Nailul Awtar itu, wa qad kana ja'alahu, ada hu situ dengan dhamir. Tapi dia kata saya tak jumpa lain kecuali dalam nuskhah Hak Syaukani pakai ni, hak situ je ada, situ je ada. Kalau lagu tu dia jadi lagu lain tu hukum dia. Muawiyah pun tulis surat kepada Marwan supaya tafrikkan, supaya pisahkan mereka berdua tu, pisahkan daripada isteri masing-masing, tak boleh duduk sekali. Sebab Muawiyah khalifah, Marwan adalah gubernur dia, gubernur dia di Madinah. Bila dia tahu, dia suruh pisahkan walaupun sudah nikah. Sebab kata tak jelas, Imam Malik kata kalau sudah nikah, sudah bertubuh, dah kena pisahkan, pemerintah kena pisahkan. Dia pakai tu. Dan Imam Syafi'i apa kata tak boleh, batal. Dia pakai tu. Sayyidina Muawiyah suruh pisahkan. Dan dia kata dalam surat dia kirim mari kepada Marwan, dia kata inilah syirat hak Nabi duduk larai dulu. Ni lagu ni lah syirat. Tetapi kalau berdasarkan nuskha hak kebanyakan ni, boleh katakan semua nuskha Abu Daud ni tak ada ja'alahu tu, tak jelas tu. Bapa Muawiyah nak mengatakan syirar hak lagu tu, syirar ni hak tak ada mas kahwin, sedangkan mereka ni kemukakan mas kahwin ni kalau berdasarkan nuskha ni. Kecuali kita kata nuskha ni tak betul, hak betulnya serupa dengan Nailul Awtar tu, Muntaqal Akhbar tu, hak betulnya. Jadi wa kana ja'alahu, ada mereka berdua menjadikan pertukaran itu sendiri sebagai mas kahwin. Kalau lagu tu memang semua terima. Imam Abu Hanifah seseolahnya dia kata hak sebenarnya mereka berdua menjadikan mas kahwin. Hak tu ya Sayyidina Muawiyah kata tak boleh, pertukaran itu sebagai mas kahwin. Tetapi kalau dia kemukakan mas kahwin, memang mas kahwin lah, bukan pertukaran itu sebagai mas kahwin, apa tak boleh ya? Apa tak boleh? Ini bukan mahram. Dia kata boleh. Lepas tu apa yang Muawiyah larang ni? Dia kata itu sebagai mengambil langkah ihtiyat, bercermat dalam beragama. Beringat, takut-takut jadi telajak, lama-lama jadi lagu lain pula. Tak ada satu. Sebab apa? Kalau kita kata nak menyalahkan riwayat ni, semua riwayat ni lagu tu. Semua riwayat ni lagu tu. Kecuali ada dalam kitab Muntaqal Akhbar tu lah yang disyarah oleh Syaukani. Maknanya Muawiyah menganggap ada mas kahwin pun tak boleh juga. Ada mas kahwin pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dia sebut syarat, dengan syarat saya mengahwinkan seseolahnya itu syarat tu, ada syarat. Sebab ada syarat, walaupun ada mas kahwin pun tak boleh juga. Itulah syarat. Jadi tidak kata kalau ada mas kahwin selesai masalah, tak. Sebab ni macam ada syarat pertukaran tu juga. Sebab tu dia larang. Dia kata syirar itu. Yang ketiga, kalau kita perhati dalam sanad ini ada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ada tu. Kalau ada juga kena beringat sikit lah, celak mata luah kena. Ibnu Ishaq ada. Ibnu Ishaq ada. Ibnu Ishaq ada, tak apa, kita tengok sini dalam Aunul Ma'bud lagu tu juga. Dia kata waqala Syaukani
hadis Muawiyah fi isnadihi Muhammad bin Ishaq. Hadis Muawiyah ni, hadis ni kata dia, dalam isnadnya ada Ibnu Ishaq. Dia bagi peringatan dah tu. Padahal Syaukani tu orang kata Syiah juga. Orang kata Syiah juga dia. Cuma dia Syiah Zaidiyah, bukan Syiah Ja'fariyah, bukan Syiah Imam 12, Syiah Zaidiyah. Dia jauh lebih sederhana. Lagu tu pun anak murid dia siapa dia? Nawab Siddiq Hasan Khan. Nawab Siddiq Hasan Khan seorang ulama di India, alim sangat. Itu anak murid Syaukani. Dia rayak kepada sahabat dia. Sahabat dia tu namanya Maulana Wahiduz Zaman. Penterjemah kitab-kitab hadis ni, Sunan Sittah ni, ke dalam bahasa Urdu, Maulana Wahiduz Zaman. Dan dia tulis kamus hadis. Dalam kamus hadis itulah ada sebut, dia kata Nawab Siddiq Hasan Khan sebut bahawa Syaukani ni kemudiannya dia masuk ahli sunnah. Dia tinggal tu Syiah Zaidiyah pun. Itu cerita dia. Jadi orang yang duduk kata dia ni Syiah Zaidiyah, tak betul. Anak murid dia sendiri, dia ni tinggal Syiah Zaidiyah, dia jadi ahli sunnah. Kalau kita terima dia tidak jadi ahli sunnah, dia Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah dahulu dia termasuk dalam Syiah yang sederhana lagi. Fiqh dia pun misalnya dalam masalah mut'ah serupa kita. Jadi Syaukani ni dia pun beringat juga dengan Ibnu Ishaq. Dia kata dalam sanak dia tu ada Muhammad bin Ishaq. Bila dia kata gitu, siapa-siapa kata gitu, dia nak suruh kita beringatlah tu, ada benda lah tu. Waqad taqaddama ikhtilaful a'immah fil ihtijaj li hadithihi. Kata dia sebelum pada ni ada jumpa dah khilaf imam-imam kita tentang boleh ke tidak nak buat hujah dengan hadis dia ni. Dia ayat itu. Qultu, pendapat saya kata khilaf ulama dia berhubung dengan hadis dia kalau dia meriwayatkan dengan an. Tapi hadis ini Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan lafaz tahdits wa huwa maqbul, jadi boleh pakai juga kata dia. Sebab apa dia meriwayatkan secara tahdits? Cuba perhati. An Ibnu Ishaq qala haddatsani. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan secara tahdits di sini, bukan secara an-anah. Kalau dia meriwayatkan dengan an, memang tak boleh pakai. Baik, apa sebab Syekh ni kata gitu? Padahal di tempat lain dia kerah dengan Ibnu Ishaq ni, kita jumpa dah dulu. Tasir sini dia lembut. Sebab mazhab yang dipegangnya ialah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kita royak dah tadi, kalau ada mas kahwin tak apa. Di sini dia sebut ada mas kahwin, apa tak boleh. Riwayat Ibn Ishaq ni boleh pakai. Sebab apa? Dia riwayat dengan tahdits, bukan an. Dan dalam riwayat ni dia sebut juga dia menjadikan mas kahwin. Dia kemukakan mas kahwin. Mereka berdua kemukakan mas kahwin. Jadi apa sebab tak boleh? Dah ada mas kahwin. Imam Abu Hanifah kan kita baca dah tadi, mereka dia terima kalau ada mas kahwin boleh. Nikah syirar ni tidak jadi syirar lah, boleh. Kebetulan Ibnu Ishaq sini sesuai dengan mazhab Hanafi. Jadi walaupun sebut mas kahwin, dia sebut mas kahwin, ada sebut mas kahwin, boleh. Tetapi bagi Ana dan nampak lagu lain. Ibnu Ishaq ni kena beringat sama-sama bila-bila pun. Jadi kalau Imam Malik, kau siapa-siapa Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata dia ni pendusta besar, dia riwayatlah dengan tahdits, kau dengan gapo kau ikutlah. Dia kata aku dengar pun tak boleh pakai. Tak ada beza dengan haddatsani serupa je. Kalau kita sudah terima dia ni pendusta, tak ada beza. Yang kedua, kita kena ingat dia ni siapa? Nyakit ni. Dia Syiah ni dia benci pada Muawiyah. Cuba perhati. Bermakna dia nak ayat Muawiyah ni jahil, tak erti hukum. Tak boleh dia suruh pisah. Apa orang yang jahil lagu ni layak kah? Padahal sepatutnya dia muih mas kahwin, boleh lah. Boleh lah dia kah? Ini makna Muawiyah ni jadi khalifah ni jahil gitu, tak erti. Apa yang suruh orang pisah? Molek-molek orang ada mas kahwin tidak jadi syirak.
Dia tak faham lagi syirak, hukum syirak. Ni Muawiyah nak jadi khalifah lagu mana? Ke situ pergi. Boleh pergi situ tu. Jadi kena beringat. Kena beringat. Jadi Imam Syafi'i kata tak boleh. Ada mas kahwin kau, tak ada mas kahwin kau. Imam Malik pun kata lagu tu. Hak tu molek. Sebab apa Imam Malik tak pakai? Ni riwayat Ibn Ishaq siapa? Dia gomo nak pakai. Jadi kalau ada mas kahwin, selesai masalah. Dah, syirar juga. Sebab semacam ada pertukaran syarat tu. Apalagi kalau sudah maklum dah. Sudah maklum, walaupun tidak sebut syarat kalau kamu pinjaman ni sebanyak sekian-sekian, kamu kena bayar riba. Tak sebut pun dah tahu dah. Supah juga. Supah syarat terima dah lah tu. Tak sebut pun tidak nanti sebut. Jadi sekarang lagi kita kena beringat. Jadi adakah lepas dengan semata-mata dia meriwayatkan hadis ini secara tahdits? Tak boleh. Kita kena tahu permusuhan di antara Syiah dengan Muawiyah. Di sini anda nampak dia nak buruk Muawiyah. Dia nak ayat Muawiyah dijahil. Khalifah ke apa? Khalifah ni syarat dia kena mujtahid, kena alim. Alim ke apa dia lah tu? Tak erti. Orang lain buat boleh. Dia pada-pada pula suruh pisah. Cumanya dia kata nak pelembut tu, nak pelembut. Dia kata Muawiyah kata gini ni sebagai ihtiyat, suruh tafriq ni ihtiyat, ambil langkah ihtiyat. Anda kita tahu. Dan dia kata hak ni lah hak Nabi syirar yang Nabi larang. Jadi Nabi larang tu atas dasar ihtiyat. Anggap dia pula. Dan kalau kita terima larang tu memberi makna haram, jadi dia suruh tafriq ni buat haram lah. Buat haram lah. Apa ihtiyat pula? Ihtiyat itu pendapat kita. Pendapat kita. Jadi anda tak setuju. Anda tak setuju. Kecuali kalau mengambil kira hak dalam muntaqal akhbar, di mana dia ada waqad kana ja'alahu, ada hu. Kalau lagu tu memanglah bermakna Muawiyah serupa dengan orang lain lah. Pandailah Muawiyah serupa dengan orang lain. Kalau pertukaran itu sendiri yang jadi mas kahwin, tidak ada mas kahwin lain, memang tak boleh. Kalau ada hu tu bermakna mereka berdua menjadikan pertukaran itu sebagai mas kahwin, bukan mas kahwin lain. Bermakna kalau lagu tu semua orang timur gitu, betul lah lagu tu syirar tak? Ni kalau kita pakai, dia kata semua nuskhah Abu Dawud, bermakna mas kahwin itu suku, bukan pertukaran itu sendiri mas kahwin. Lagu tu tak nak pakai hak banyak kau sikit. Hak banyak dalam Musnad Ahmad pun lagu tu juga. Kalau riwayat Ibn Ishaq ni lagu tu belakang. Jadi kita kena berhati, jangan tengok pada dia tahdith, dia riwayat dengan kau dengan tahdith kau itu saja, tak boleh. Dia kena tengok dua lain lagi. Jadi bagi anda hak ni tak boleh pakai. Sebab tu ramai ulama tak pakai. Walaupun ada mas kahwin pun dia kira syirar juga. Kemudian babun fit tahlil, bab tahlil. Jadi masa pun tak ada sekat tu dah dulu. Allahu a'lam.